Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk PDPR Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini 23 hari bulan 9 23 hari bulan 9 2021 hari Khamis. Kita akan buat dua muka surat pada hari ini. Bidang ulum. Okey, yang pertama ni bidang ulum iaitu tajuk adab adab terhadap atau benda awam. Sambungan sebelum cuti hari tu ni tajuk ni. Okey, kepada yang dah siap sebelum ni latihan tajuk ni, tahniah diucapkan Okey, modul ni jugalah modul kuning. Kamu tengok di sini, ini muka surat yang pertama, pastikan tarikh betul 23 hari bulan 9. Ini muka surat yang kedua untuk hari ni, bidang jawi iaitu penulisan khat rika'ah. Okey, baik. Kita nak tengok sikit berkenaan dengan tajuk atau benda awam ni lah. Pilih dan tulis pernyataan berikut berkaitan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam mengikut kategori yang betul. Okey. Kategori apa dia? Kategori individu, masyarakat dan negara, kepentingan mengamalkan adab terhadap atau benda awam ni. Okey. Kepentingan mengamalkan ni maksudnya kenapalah kita kena tanya diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia ni, kenapa? Pasal apa kita kena menjaga atau benda awam ni? Pasal apa kena guna dengan cermat? Pasal apa kena guna dengan elok? Tak boleh kasak-kasak. Pasal apa? Itu yang dinamakan sebagai kepentingan. Kepentingan pula ada 3 keadaan ataupun 3 kategori, iaitu kepentingan kepada individu, iaitu diri kita sendirilah. Pasal apa kita kena jaga harta benda awam ni? Apa manfaat, apa kepentingan dia ke atas diri kita? Yang kedua, kepentingan terhadap masyarakat. Masyarakat ni siapa pula? Orang sekeliling kita lah. Kalau kita duduk kampung Nyok Cabang, orang kampung Nyok Cabang lah. Kenapa kita kena jaga? Okey, manakala negara ni pula, negara ni lebih besar lah daripada masyarakat ni. Maksudnya rakyat Malaysia lah, negara. Okey, baik. Dia ada bagi 6 pilihan jawapan. Dalam kotak ni dia bagi 6 dan kamu kena perasing. Sabar 2 lah. Individu 2 ni, atas kali individu, tengah ni masyarakat, dan ini pula negara. Ambil 2 bubuh tani untuk individu, ambil 2 lagi bubuh dekat masyarakat, dan 2 yang terakhir bubuh dekat negara. Tak boleh yang sama. Tak boleh ambil individu, ambil yang sama, individu sama dengan masyarakat, tak boleh. Dia dah bagi 6, jadi tak boleh ada yang sama satu kotak tulis sekali saja. Pilih tempat yang betul lah. Okey, baik. Kita nak baca dulu, kemudian kita nak pergi tengok jawapan dia di buku teks. Kita baca dulu kotak-kotak ni apa yang dia kata. Pilihan jawapan ni Okey, kotak yang pertama ni, belah kanan sini nampak warna panah kuning ni. Yang belah kanan ni yang pertama, mewujudkan kehidupan yang harmoni. Okey, mewujudkan kehidupan yang harmoni. Okey, sebelah dia, dapat menaikkan imej negara kita. Dapat menaikkan imej negara kita. Okey, seterusnya kotak yang tengah belah kanan sini ini, dapat menjimatkan kos penyelenggaraan negara. Bila dah sebut negara-negara ni, sahih dah lah kepada negara lah, kepentingan kepada negara. Dapat menjimatkan kos penyelenggaraan negara. Okey, sebelah kiri pula, dapat melatih individu lebih berdisiplin.
Sekali lagi, dapat melatih individu lebih berdisiplin. Dan kotak yang bawah ni belah kanan, harta benda awam dapat digunakan oleh masyarakat ketika memerlukan. Dan yang sebelah kiri, dapat memberi keselesaan kepada orang lain. Okey, itu pilihan jawapan. Okey, sekarang kita nak tengok pula di buku teks supaya kamu boleh membuat keputusan. Nak letak individu nak ambil yang mana satu, masyarakat nak ambil yang mana satu, dan negara nak ambil yang mana satu di pilihan jawapan tadi. Okey, ini buku teks muka surat 192. Buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Kepentingan mengamalkan adab tahdab atau benda awam. Dari segi individu, dia bagi dua kat sini. Melatih diri supaya lebih berdisiplin. Okey, berdisiplin ni macam mana? Berdisiplin ni kita menggunakan sesuatu atau benda awam yang disediakan untuk kita tu dengan cara guna yang betul lah. Okey, macam kita tengok dalam gambar ni, budak-budak ni dia duduk dengan sopan di kerusi batu yang disediakan. Tak ada yang duduk. Selalu kita tengok kadang-kadang ada yang kerusi ada elok-elok tapi duduk atas meja, pergi berdiri, meloncat atas meja dan sebagainya. Itu tak berdisiplin. Jadi sebagai seorang yang dah belajar tajuk menjaga harta benda awam ni, kita kena mengguna peralatan tu dengan cermat lah, dengan baik, dengan ikut peraturan yang ditetapkan. Kalau kerusi untuk duduk, kita duduk, jangan duduk pergi melompat atas kerusi. Okey. Jadi bila kita guna dengan elok, dia dapat membentuk diri kita menjadi lebih berdisiplin. Berdisiplin iaitu mengikut peraturan. Yang kedua, dari segi individu, kepentingan dia ke atas diri sendiri ni. Diri kita sendiri ni, dia dapat memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Okey. Bila kita sendiri bertindak dengan betul, guna dengan betul, maka orang lain pun dapat keselesaan juga. Bukan kita saja selesa. Sebab itulah sebelum ni dah kata dah kena fikir orang lain sama berkenaan dengan harta benda awam ni. Tak boleh mementingkan diri kita saja. Kena fikir kata orang lain pun nak guna juga benda tu. Okey, seterusnya kepada masyarakat, kepentingan dia apa? Mewujudkan suasana yang harmoni. Okey. Suasana yang harmoni ni maksudnya yang aman, yang tenteram. Kalau kata kita duk buat tak tahuan dekat harta benda awam, lepas tu ada orang main larang, kita mulalah nak duk gaduh, nak duk tumbuk dia. Pasal duk cakap pandai dengan kita. Jadi bila kita guna dengan elok, dengan cermat, tak ada siapa pun nak main marah kita sebab kita guna elok. Okey. Itu yang dinamakan bila tak ada orang main kata apa kat kita, main duk kacau kita, itu dinamakan suasana yang harmoni. Okey, baik, yang kedua ni, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Okey, bila kita guna harta benda awam ni dengan cermat, dengan elok, jadi dia tahan lama lah benda tu. Okey. Contoh ni macam dalam gambar ada taman permainan. Kalau dekat Langkawi ni ada garden di Kuah tu, dekat tepi Masjid Al-Hana tu, dekat Bilion tu, ada garden taman permainan. Jadi kita kena guna elok-elok lah apa permainan di situ. Kalau pergi singgah tang tu, guna dengan cara yang betul. Okey, baik. Jadi bila kita guna yang betul, benda tu akan bertahan dalam tempoh yang lama lah.
Orang lain pun boleh guna juga. Benda free, benda percuma, kita kena jaga. Itu sebab dipanggil harta benda awam. Benda tu percuma, disediakan untuk semua orang guna. Jadi gunalah elok-elok. Okey, dari segi negara pula apa kepentingannya? Okey, yang pertama, menaikkan imej negara. Okey, apa maksud menaikkan imej negara ni? Maksudnya, okey, macam kita Langkawi ni banyak pelancong duk mai, Mak Saleh lah apalah, Tok Arab dan sebagainya. Bila depa mai, depa tengok taman-taman kita bersih, jadi depa akan puji, oi rakyat Malaysia ni pembersih, penduduk Langkawi ni pembersih, sebab tak buang sampah rata-rata. Okey, orang kampung Nyok Cabang ni pembersih. Sebab apa? Sebab depa tak buang sampah merata. Situ tidak membuang sampah merata-rata tu pun dikira sebagai beradab terhadap atau benda awam. Okey. Itu dinamakan menaikkan imej negara. Depa ambil gambar tempat kita Langkawi ni, depa ambil gambar, cantik, bersih dan sebagainya. Depa upload, satu dunia tengok. Depa upload di YouTube, depa upload di Instagram dan sebagainya, di Facebook. Jadi kawan-kawan daripada negara depa boleh tengok, rupanya bersih Malaysia ni. Itulah yang dipanggil sebagai menaikkan imej negara. Okey, dan yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Okey, menjimatkan kos penyelenggaraan ni, apa yang dimaksudkan sebagai penyelenggaraan ni? Penyelenggaraan ni maksudnya kita nak bagi, bukan kita lah, kerajaan nak bagi benda tu berfungsi dengan betul. Jadi kena lakukan penyelenggaraan. Okey, contoh apa? Contoh kalau di sekolah kita lah, di sekolah lah senang, di sekolah peralatan sukan. Peralatan sukan kita gunakan elok-elok. Tilam lompat tinggi kita guna elok-elok dengan cara yang betul. Jadi tilam tu tahan lama. Jadi tak perlulah diselenggara selalu. Kalau kita tiba-tiba ambil pisau, ambil gunting, piduk turih tilam tu, jadi kerajaan kena keluarkan duit untuk perbaik, untuk repair tilam tu ataupun beli baru. Bila banyak duit kena keluar, jadi benda-benda lain tak boleh nak belilah. Tak bolehlah beli permainan baru dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak repair, nak perbaik hak lama tu pun menggunakan duit. Itu contoh, contoh berkaitan dengan penyelenggaraan. Jadi bila kita guna dengan betul, manfaat dia akan mai kat kita juga. Dan juga dapat menjimatkan kos penyelenggaraan tadi ni. Bila tak ada kos untuk penyelenggaraan, bolehlah kita dapat benda-benda baru untuk kita guna dalam store sukan tu. Kalau duk kerja perbaik hak lama, duk habis duit tentu lah, tak boleh beli hak baru untuk kita main. Itulah contoh kenapa kita perlu menggunakan harta benda awam ni dengan cara yang betul, dengan berdisiplin. Okey. Kalau kerusi untuk duduk, kita duduklah, jangan duduk melompat, menendang dan sebagainya. Okey. Itu saja untuk tajuk harta benda awam. Dan kamu boleh lengkapkanlah tempat kosong tadi ni. Yang kedua untuk hari ni ialah tulisan khot. Okey, macam biasalah, hari tu dah terang dah. Kamu kena ikut cara yang dia ajak ni. Macam mana cara nak tulis huruf jim, ha, ca. Ni huruf ca lah. Okey, yang ketiga ni huruf ca. Ni kha, dal, zal. Cara-cara nak tulis
dengan betul. Sebelum ni main tulis ikut dan. Jadi ini cara yang betul dia macam ni. Nombor 1 ambil daripada atas, pusing dan turun pi. Nombor 3. Kalau sebelum ni kita buat daripada nombor 3 ni naik pi atas. Hari ni ubah daripada atas turun pi bawah. Lepas tu baru buat titik. Okey, baik. Kamu buatlah. Gunakan sepenuhnya ruang yang sangat besar tu yang dia sedia tu. Guna bagi penuh macam dia buat sangat besar. Puas nak tulis pun. Tak mau tulis kecil-kecil. Tulis kecil tak jadi hot. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.